akan berhubung dari Bukit Beruntung. InsyaAllah bersama kita sekitar 10.30 nanti insyaAllah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i was salihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Azhan, seterusnya warga-warga Kota Raja, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat memuliakan kembali pengajian kita setelah terputus selama 5 bulan. Akhir sekali kita mengajar yang saya bersama dengan saya nya 16 bulan 3. Bulan 4 dah tak ada. Bulan 5 tak ada. Bulan 6 tak ada. Bulan 7 tak ada. Bulan 8 baru mula balik. Dia memang kopi itulah macam orang belajar silat kita. Bila berhenti sekejap, lepas tu nak start balik, payah. Orang belajar silat kopi itulah. Mula-mula punya rakaman. Lepas tu, korang. Bila dah mula tu, tak ada. Ini pun alhamdulillah lah ada ramai ni kawan-kawannya, adalah orang kita nak berinteraksi dengannya. Kalau tampaknya seorang aja macam mana? Macam mana nak ngajar seorang? Tapi saya kalau seorang aja, orang lelaki saya ajar. Tapi kalau orang perempuan antara saya dengan dia aja, ajaklah baliklah. Jadi mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan masa yang Allah luangkan bagi kita pada pagi ini dengan kita menyambung kembali pembacaan kitab kita ni. Ya, kita membaca kitab apa? Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ya. An-Nasaiqul Diniyah wal Wasiyah Imaniyah, wasiyah iman, wasiyal imaniyah. Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Karangan orang putih, namanya Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Baik.
Siapa ada kitab buka. Tajuknya pagi ini hakikat sembahyang lahir dan batin. Kita masih lagi menceritakan bab sembahyang. Sembahyang ada dua, satu lahir, satu batin. Dia dua-dua nak kita bicarakan pada pagi ini. Sembahyang lahir ialah gerakan-gerakan badan kita tu. Rukuknya, iktidarnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, tahiyatnya, itu sembahyang lahir. Batinnya hati itu sembahyang. Hati pun turut sama sembahyang, itu sembahyang batin. Ya. Dia nak ada dua-dua. Bila ada dua-dua, yang Allah nilai ialah yang batin. Yang zahir tu Allah nilai juga, tapi tak ada kuat penilaiannya. Yang dinilai Allah betul-betul ialah yang batin tu. Kenapa? Kerana hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu yang cantik. Lantaklah cantik macam mana pun. Cantik semayang pun tak tengok di Tuhan. Cantik bacaannya pun tak ada perhatikan oleh Allah Ta'ala. Tak ada ambil berat oleh Allah Ta'ala. Ya. Cantik gerak-geri dalam semayang pun tak ada banyak penilaian. Dinilai juga tapi tak banyak penilaiannya. Tapi Allah menilai hati-hati kamu, ya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, dan juga harta benda kamu. Tak diambil berat oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah menilai hati-hati kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, dan amalan-amalan hati-hati kamu. Jadi yang antara dua tu. Tapi nak ada dua-dua. Nakkan khusyuk dalam semayang, kena semayang dulu. Kalau tak semayang, mana tahu khusyuk tidak ni? Kalau tak ada semayang, mana nak tahu dia khusyuk atau tidak? Nak tahu, kena semayang. Begitulah. Bila ada dua-dua, yang Allah lebih nilai ialah hati-hati dalam semayang. Khusyuk atau tidak? Itu yang Allah berfirman dalam Quran tu, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang semayang, yang mereka itu khusyuk di dalam semayang mereka itu. Tapi syaratnya beriman. Beruntunglah orang yang beriman, yang mereka itu khusyuk dalam semayang mereka. Mula-mula nak beriman dulu. Bila dia beriman, dia semayang. Bila semayang, kalau khusyuk, itu dia orang beruntung. Kalau orang semayang tak khusyuk, maknanya dia semayang tak ada roh. Orang semayang tak ada roh, semayang mati. Orang tak ada roh, mati lah. Nah, orang mati. Manusia tak ada roh, dia mati lah. Orang yang tak ada roh tu orang mati. Orang mati itu bangkai, mayat. Itu yang nak kita persembah kepada Allah SWT. Nak nyembahkan mayat kepada Allah SWT. Jadi kena ada khusyuk. Dalam kitab lain, Sayyid Salikin namanya, kalau nak khusyuk dalam sembahyang ada 6 perkara. 6 aspek. Ini tak ada dalam kitab kita ni. 6 perkara kalau nak khusyuk dalam sembahyang. Yang pertama, mesti ada at-ta'zim, membesarkan Allah Ta'ala. Dia sembahyang tu semata-mata hendak membesarkan Allah Ta'ala. Yang kedua, al-haibah. Al-haibah itu artinya merasakan Allah itu paling hebat. Tak ada yang lebih hebat dari Allah SWT. Yang ketiga namanya hudurul qalb. Artinya hadir hatinya dalam sembahyang. Hatinya hadir. Dia sedar yang dia tu tengah sembahyang. Bukan sedar-sedar ada salam saja. Dia sedar yang dia tu sembahyang. Hadir hatinya setiap masa. Sebut Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Dia sedar bahawa dia tengah sembahyang, ya. Jangan sedar-sedar ada salam je. Aku dah sembahyang rupanya. Jangan, ya. Itu hudurul qalb. Yang keempat, at-tafahum. At-tafahum. Artinya dia faham apa yang dibacanya. Bacaan-bacaan dalam sembahyang tidak faham. Contohnya dia duduk antara dua sujud. Dia baca apa? Rabbighfirli itu apa? Warhamni itu apa? Wajburni itu apa? Warfa'ni itu apa? Warzuqni itu apa? Wahdini itu apa? Wa'afini itu apa? Wa'fu anni. Dia tahu apa benda yang diminta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nak ada at-tafahum. Kena faham apa yang dibaca dalam sembahyang. Kalau dia tak faham, sebut aja serupa orang nyanyi Hindustan lah. Nyanyi pandai, makna tak tahu. Saya pun pandai nyanyi tau. Pandai tak saya nyanyi Hindustan?
Pandai. Ya, jangan geli kahir. Artinya apa? Tahu artinya? Entah, saya pun tak tahu. Ya, kel Mary, sakti hai Mary, hati apa dia? Entah, saya pun tak tahu. Macam itulah orang semayang tak tahu erti. Sebut aja. Ya. Sekurang-kurangnya dia kita tahulah, sekurang-kurangnya tahu sinopsisnya. Kalau tak tahu sepenuhnya pun sinopsis dia. Yang bab ayat ini bab ini, ayat ini bab ini, ayat ini bab ini. Sekurang-kurangnya kan. Itu nama at-tafahum. Itu yang keempat. Yang kelima namanya al-haya'u. Al-haya'u itu dia malu. Malulah kalau dia semayang. Ya. Bila semayang, telekongnya penuh tek lalat aja. Bila pergi pasal malam, telekongnya berenda-renda. Malu dengan Allah Ta'ala. Ya. Malu lah dah tua umur 60, nari lagi. Bukan malu jadi imam, malu nak pakai tudung, malu nak azan. Itu malu tak kena tempat. Dia kena malu dengan Allah Ta'ala. Itu al-haya'u. Ya. Malu lah kalau dia semayang ni pakai baju perak aja. Baju perak singlet aja. Ya, malu dengan Allah, bukan malu dengan manusia ya. Ada al-haya'u. Dan yang keenam mesti ada syukur dan alhamdulillah. Syukur kerana kita boleh semayang. Bukan semua orang dapat semayang, bukan semua orang Allah izinkan semayang. Ada yang tak diizinkan oleh Allah Ta'ala ya. Bersyukur dan alhamdulillah. Itu dia 6. Ingat tu? 6 perkara yang mesti ada kalau takkan khusyuk dalam sembahyang. Itu namanya sembahyang batin. Baca nama kitabnya Sairus Salikin. Bab takkan sembahyang batin. Namanya sembahyang batin 6 perkara. Apa dia yang pertama tadi? At-ta'zim. Yang kedua Al-haibah. Yang ketiga hudurul qalb. Yang keempat At-tafahum. Yang kelima Al-haya'u. Yang keenam syukur dan alhamdulillah. Baru dia khusyuk dalam sembahyang insya-Allah. Bila khusyuk untung kata Tuhan. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman itu yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka. Okey, kita baca senang. Belum baca lagi ni. Ada 2 hakikat bagi sembahyang, iaitu hakikat lahir dan hakikat batin. Sembahyang seseorang itu tidak akan dikira sempurna melainkan dengan melaksanakan kedua-dua hakikat ini sekaligus. Nak ada dua-dua. Bila ada dua-dua, baru Allah nilai. Baru dapat penilaian dari Allah. Tapi antara dua tu Allah nilai yang mana? Yang zahir ke yang batin? Yang batin cara lebih kuat. Apa yang Allah lebih beratkan dia. Tapi nak ada dua-dua. Adapun hakikat lahir itu iaitu berdirinya, qiyamnya, membacanya, baca nak betul, nak kena buat betul-betul ya. Fatihah nak betul. Rukun qauli yang 5 tu kena baca betul-betul. Takbiratul ihram kena betul. Ada orang Allahu akbar, benar. Mana betul? Allahu akbar. Allahu akbar macam ada qalqalah pula. Tak betul ya. Allahu akbar langsung nak aja. Pukul 1 takbiratul ihram. Ada yang Allahu akbar. Mana betul? Kena belajar itu zahirnya. Fatihah ini juga rukun sembahyang yang qaulinya ada 5 ya. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca selawat Nabi, yang kelima membaca salam. Itu 5 rukun qauli itu. Kena betul-betul. Ini setengah tu salam tak betul bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana betulnya? Dia betulnya assalam. As nak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kurangnya assalamualaikum. Itu paling hak apanya ya? Yang wajib. Jadi kena betul. Fatihah pun nak betul. Ya. Bismillah nak betul. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mana betulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul kan? Lam tu qalqalah kan? Belajar oleh tajwid baca betul-betul. Fatihah tu. Yang banyak salah apa? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Salah tu walaupun bunyi macam betul. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Salah tu.
Waqaf pindah, wasal pindah. Nak waqaf, nak wasal. Nak waqaf Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Bagus betul. Kalau nak wasal Ar-Rahmanir Rahim. Ada mimah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mim tu nak hidup. Kita belajar ya. Saya bukan pandai menurut tajwid, tapi gitu-gitu aja boleh lah ya. Kalau pandai tajwid, kalau saya ngaji tajwid pun saya tak pandai. Itu dah. Al-Fatihah kena baca. Walau dhalim, dhal tu apa harkat? Kena 6 harkat. Ghairil maghdubi alaihim walad. La tu kena apa? Kena berhenti apa ni? Ambil angin dulu. Tekan sikit. Walad. Lekat situ. Nak ambil angin namanya istitalah. Ghairil maghdubi alaihim walad. Bagus betul ya. Walad aja. Walad. Tu apa harkat? 6 harkat. Ya. Mad lazim kalimi musaqqal. Walad dallin. Ya. Bukan nak ajar tajwid begini ya. Itu kena baca betul-betul. Itu zahirnya. Rukun qauli itu kena betul. Salam kena betul bacanya. Lagi apa? Selawat kena betul bacanya. Fatihah kena betul bacanya. Takbiratul ihram kena betul bacanya. 5 rukun. Itu dia. Itu yang zahirnya bacaannya. Kemudian gerak gerinya. Iktidal. Berapa ramai manusia batal sembahyang kerana iktidal. Sami Allah. Tengok ni. Sami Allahu liman hamidah kata. Ada tak yang apa itu? Biar saya berdiri sana. Tengok. Ini orang lelaki tengok. Orang lelaki saya tahu lah. Perempuan saya tahu. Dia belakang mana. Tahu kan ya? Dia rukuk tu. Rukuk pun tak betul kadang-kadang tu. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah. Apa? Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Batal ke tak? Batal ke tak? Batal. 3 gerak berturut-turut batal sembahyang ni tahu? Dia kadang-kadang dia 3 gerak tak sedar. Allah dia nak rukun. Allahu akbar. Berapa gerak tu? 1 2 3. Baca ke tak? Jadi kena sungguh-sungguh ya. Kena belajar betul-betul bab sembahyang ni. Kena didirikan bagi tuan guru tengok dia sembahyang. Kemudian tidak lagi teruk ya. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. 1 2 3. Berapa gerak? Gerak, baca ke tak? Kadang-kadang longgar tangan tu. Siku yang longgar. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Longgar tu. Siapa yang nyuruh entah ya. Itu dia. Banyak perkara yang kena itu zahir tu. Kena perhati betul-betul. Alright. Sembahyang seorang itu tidak akan dikira sempurna melainkan dengan melaksanakan kedua-dua hakikat ini sekaligus. Sekaligus apa? Serentak. Simultaneous kata orang putih. Adapun hakikat lahir ialah berdiri. Tadi berdiri tadi ya. Berdiri dengan 2 kaki. Siapa yang boleh berdiri dia wajib berdiri kalau sembahyang fardu ya. Memang wajib. Siapa yang boleh berdiri wajib dia berdiri. Tak boleh berdiri baru boleh duduk. Memang wajib ya. Tapi sunat boleh. Ya, berdiri mesti di atas 2 kaki itu namanya berdiri. Kecuali dia ada 1 kaki saja. Itu lain ceritanya. Ya. Itu berdiri. Membaca rukuk. Rukuk tu mesti betul-betul ya. Bukan rokok ya, rukuk. Rokok apa hukumnya? Sekali lagi, rokok apa hukumnya? Merokok apa hukumnya? Haram. Rukuk tu artinya tunduk ke bawah ya. Lagi apa? Sujud. Dan seumpama itu, dan dari tugas-tugas sembahyang yang lahir, itu tugas sembahyang yang lahir. Ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara 2 sujud, ada duduk tahiyat dan sebagainya. Itu yang zahir. Adapun hakikat batinnya ialah seperti khusyuk. Khusyuk tu. Seperti khusyuk tu apa? Tetap. Anggotanya tetap. Hatinya tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Fikirannya tetap. Semuanya tetaplah.
Tak ada mengelewok. Itu namanya khusyuk ya. Iaitu hadir hati. Sudah khusyuk tu hadir hati. Itu saya kata apa? Hudurul qalb tadi ya. Tulus ikhlas. Ikhlas semayang semata-mata kerana Allah. Bukan nak nunjuk pada orang. Bukan nak nengok pada orang. Tengok aku baru beli telekong baru. Aku pun semayang. Aku pakai biar nampak dia telekong aku. Tidak tak nampak pada dia. Pakai semayang. Itu tak ada ikhlas namanya ya. Tengok aku pakai jubah baru. Korban baru. Dan sebagainya. Itu tak ada ikhlas. Ataupun cacat ikhlasnya. Tulus ikhlas. Yang sempurna. Meneliti dan memahami makna-makna bacaannya. Bacaan itu biar tahu. Sekurang-kurangnya sinopsis tadi ya. Kalau setiap perkataan tak tahu pun tak. Paling kurangnya sinopsis. Apa yang dibaca itu? Tahiyat apa artinya? At-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Apa artinya? Kena tahu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia bagi salam kepada siapa? Kepada Nabi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu. Ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Wa rahmatullah. Mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah. Wa barakatuh. Dan dapat keberkatan darinya. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tadi. At-taqiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Ya, kemuliaan. Keberkatan, selawat, yang baik-baik adalah khusus untuk kamu. At-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Hanya kamu saja. Yang baik. Kamu itu siapa? Allah ya. Kita puji Allah. At-tahiyat, baca apa nak betul? At-tahiyat dengan at-tahiyat. At-tahiyya, ada sabdu pada ya ya. Dengan at-tahiyya banyak benar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Satu tu bukan tut ya, tut. Satu ta satu ta. Tut thayyibatu lillah. Yang baik-baik itu hanya untuk Allah Subhanahu saja. Baru kita bagi salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ka tu pendek ya, bukan panjang tau. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada dengar tak? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Dengar. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh ya, kan toh. Ini wabarakatuh ni. Wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan juga kepada hamba-hamba kamu yang soleh-soleh. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembahkan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar ya, bukan Muhammadar. Muhammadar Rasulullah. Dar. Ada sabdu ada ra ya. Wa asyhadu an dengar. Wa asyhadu anna Muhammad tu pun dengar juga. Dua dengar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dar ya. Bukan dur ya. Dar. Rasulullah. Betul selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar hum tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Sampai fil alamin innaka hamidun majid. Tapi yang wajibnya tahiyat itu aja. Selawat saja ya. Itu yang wajibnya. Yang atas itu sunat. Lepas itu. Kalau salah baca pun, semayangnya sah. Tapi yang wajib tu kalau salah baca, salah ya. Yang banyak orang salah apa? Tahiyatnya yang banyak. Assalamualaikum. Panjang ka tu. Seolah-olah ada alif itu. Assalamualaikum. Tak betul. Patutnya Assalamualaikum ayyuhan. Ka tu satu harakat je. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rah. Nabiyyu wa rah. Dengan banyak you tu. Nabiyyu tak betul. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nak kena betul-betul tu. Patutnya seorang-seorang nak baca ni. Tapi kalau saya baca, kalau seorang-seorang ni balik dah mana. Dah tinggal saya seorang ni apa ni patutnya nak seorang-seorang baca. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin.
Asyhadu an la, panjang la tu. Mat ta'zim ya, 5 harakat. Sunat, yang bukan wajib, yang sunat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dengar? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas itu dia sunat ya. Wa ala ali sayyidina, itu sunat belakang ya. Jadi nak baca betul-betul. Itu namanya sembahyang yang zahir tu. Ada pun hakikat batinnya seperti khusyuk, hadir hati, tulus ikhlas, yang sempurna, meneliti dan memahami makna-makna bacaan. Tasbih, dia tasbih itu apa artinya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha agung lagi, segala puji-pujian baginya. Songkorang itu. Songkorannya maha suci Allah. Dah ketinggal tu. Boleh tu ya. Songkorannya. Ada secara apa nak gelar apa ni? Secara general aja, cukuplah ya. Bukan satu-satu dah. Secara keseluruhannya jadilah dan tasbih dan seumpama itu dan tugas-tugas sembahyang yang batin juga yang lain-lain. Ingat, sentiasa diingat apa? Saya pernah dengar ceramah daripada Allahyarham Datuk Haruddin. Paling korang khusyuk kata Datuk Haruddin, dia sedar dia tengah sembahyang setiap kali dia takbir intiqalat. Tahu apa takbir intiqalat? Tahu apa takbir intiqalat? Takbir perpindahan. Dia nak dari berdiri itu nak rukuk, dia sedar dia pun nak rukuk ni ya. I'tidal dia sedar dia nak i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, dia sedar dia i'tidal. Ya. Bukan automatik aja sedar semua Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada khusyuk namanya. Itu paling kurangnya kata Allahyarham Datuk Haruddin. Abang kepada Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Dua-duanya hafiz maksudnya. Saya pernah dengar dia ceramah begitu. Ya. Tasbihnya dan seumpama itu dan tugas-tugas sembahyang yang batin dan tugas sembahyang yang batin. Ya, tugas sembahyangnya yang lahir ialah bahagian badan dan anggota. Anggota jangan gerak 3 gerak berturut-turut. Kalau berturut-turut batal sembahyangnya. Yang selalu batal bila ketika i'tidal. Banyaknya. Dan selalu batal apa? Tak ada tamak nina. Berdiri dia terus sujud. Sami Allah liman hamidah. Tak ada berhentinya. Paling korangnya berhenti seorangnya menyebut apa? Alhamdulillah ataupun Rabbana lakal hamd. Ini kadang-kadang dia mentara berdiri tu. Rabbana lakal hamd terus sujud. Sudah tak ada tamak nina. Orang tak ada tamak nina kata Nabi apa? Orang yang mencuri. Siapa yang pencuri dalam sembahyang ialah orang yang sembahyang tanpa ada tamak nina. Gerak 3 gerak betul-betul tu tak ada tamak nina namanya ya. Itu dia. Itu apa yang lahirnya, bahagian badan dan anggota. Manakala tugas sembahyang yang batin ialah bahagian hati dan rahsia. Kebatinannya. Yang kedua ialah tempat yang diperhatikan Allah Taala. Yang kedua ialah inilah, artinya batinnya, hati ni yang perhatian Allah Taala tu. Yang kedua inilah tempat yang diperhatikan Allah terhadap setiap hamba-Nya, yakni hati dan rahsia dalam dirinya. Allah menilai hati-hati manusia dalam sembahyang tu ya. Saya dah bacakan hadis tadi. Apa kata hadisnya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, perumpamaan orang-orang yang mendirikan sembahyang, secara hakikat lahir saja serta mengalpakan hakikat batinnya, dikira yang zahir saja. Yang batin dia alpanya. Artinya dia buat tabdudi je. Dia tak kisah saja. Itu dialpakannya. Mengalpakan hakikat batinnya. Penaka itu sepertilah umpamanya penaka. Seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang sudah mati kepada Allah. Dia menghadiahkan pada raja itu puteri yang sudah mati. Ini bukan raja, Allah bukan raja, raja segala raja ya. Raja pun
Boleh kan? Kita hadiahkan puteri yang dah mati kepada Raja Sultan Nazruddin Shah. Boleh? Bawa seorang perempuan Miss Universe tapi dah mati. Hadiah ini hadiah pati kepada tuanku. Apa kata raja tu katanya? Pentara potong tengkoknya. Kerana menghadiahkan mayat kepada kepada raja. Tapi yang nak kita hadiah ni kepada Allah lagi hebat daripada raja ya. Jadi sebab itu kena apa? Kena hadiah yang terbaik bagi kepada raja kita ni itu kepada Allah, lebih lagi kepada Allah Taala. Ya, itu kata Imam Ghazali ya, perumpamaan orang yang mendirikan sembahyang secara hakikat lahir saja serta melupakan, mengalpakan hakikat batinnya, penaka seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang sudah mati tiada bernyawa lagi kepada seorang maharaja agung. Dia maharaja agung, kita hadiahkan puteri yang sudah mati. Ya, seronok raja tu namanya. Dapat putih tengkuk ada lah ya. Nak hadiah orang mati pada aku kena. Berani kamu menghadiahkan orang mati pada aku kena. Jadi sebab itu macam itulah ibaratnya umpama gitu ya. Tiada bernyawa lagi kepada seorang maharaja agung dan perumpamaan orang yang alpa dalam mendirikan hakikat sembahyang yang lahir penaka. Penaka itu artinya umpama ya. Umpama seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang kudung kakinya, kaki kudung, tangan kudung, yang kudung kaki tangannya, buta pula matanya kepada seorang raja. Kedua-dua orang ini akan dimurkai raja disebabkan hadiahnya itu. Hadiah orang kudung pada raja. Honok raja namanya. Tak apa, terima kasih ya. Nanti aku bagi kamu pingat datuk ya. Dapat ke? Datuk apa? Putih kepala dapat lah ya. Kalau raja zaman dulu lah, nari tak ada lah begitu ya. Jadi macam itulah. Orang mempersembahkan puteri yang kudung atau mempersembahkan orang yang buta. Puteri yang buta mata, telinga pekak betul. Lidah bisu. Kaki kudung, itu nak dihadiah kepada raja. Takkan raja nak menerimanya, begitulah orang menghadiahkan. Ya, sembahyangnya kepada Tuhan. Sebab itu orang yang sembahyang tak ada khusyuk, dia sembahyang tak ada roh. Orang tak ada roh, orang mati. Orang mati bagi bangkai. Bangkai itu nak disembah kepada Allah SWT ya. Sudah. Kedua-dua orang ini akan dimurkai raja disebabkan hadiahnya. Mereka akan disiksa dan dianiaya oleh raja kerana menghina kedudukan raja serta mengabaikan haknya ya. Dia mengabaikan hak dia, menganiaya raja, menghina raja tu. Kamu bagi puteri kudung kepada aku, kata raja ya. Dengan Allah betul tu di akhirat tu. Bila kita minta pahala, mana pahala sembahyang aku, minta kepada Allah. Kamu tengok sembahyang kamu nak apanya ya? Bacaannya macam mana, gerak-gerik macam mana, bergaru-garu je macam mana, 3 gerak turun macam mana, macam mana aku nak terima ke Tuhan ya? Apa nak jawab? Orang yang sembahyangnya tak sah dikira macam tak sembahyang. Orang tak sembahyang nanti akan masuk neraka. Satu waktu tinggal sembahyang masuk neraka 60 tahun. Dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat? Akhirat, no. 60 tahun akhirat bersamaan dengan berapa tahun dunia? 60 kali 1000 kali 365. Berapa tahun? 60 kali 1000, 60,000 tahun. Kali dengan 365, berapa? 21,900,000 tahun. Itu satu waktu tinggal. Satu waktu tu. Kalau umur 70 tak pernah sembahyang, lagi teruk ya. Atau tu umur 70 sembahyang tak terima Tuhan, 70 tahun dah tak. Seolah-olah dia tak sembahyang langsung. Itulah. Nak mempersembahkan bangkai aja kepada Allah SWT. 70 tahun lamanya. Kita kali sembahyang 70 tahun Bangkai. Jadi ada berapa bangkai bagi. Itu sebab disuruh kita khusyuk dalam sembahyang. Dia mesti sembahyang batin namanya. Imam Ghazali menyambung lagi. Katanya samalah perumpamaan. Samalah perumpamaannya dengan anda yang menghadiahkan sembahyangnya itu kepada Tuhan. Awas. Apa arti awas?
berjaga-jaga lah, jaga engkau jaga, awas ya. Berhati-hati, awas. Janganlah sampai anda menghadiahkan sembahyang itu dengan sifat-sifat yang tersebut sehingga anda patut menerima siksaan Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Orang yang mengabaikan sembahyang, orang yang lalai dan sembahyang. Apa siksanya? Apa Allah janji? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi mereka-mereka yang sembahyang, yang mereka itu lalai di dalamnya. Lalai dalam sembahyang yang dimaksudkan ini, kata di ulama-ulama ada 4 jenis lalai. Tengok ada tu. Ada 4 jenis lalai. Yang pertama lalai ketika sembahyang. Tengah sembahyang nampak era Fazira lah, nampak Jim Samsudin lah, nampak S Samsudin lah, nampak Aziz Sattar lah, nampak P. Ramli lah. Tengah sembahyang tu. Nampak apa? Aishwarya Rai lah. Nampak apa lagi? Bagi orang lelaki nampak apa? Nampak David Beckham. Lagi apa? Nampak Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Bagi orang perempuan nampak apa? Nampak apa? Amir Khan. Nampak Kojoy. Tahu Kojoy? Itu lalai. Itu lalai yang pertama. Lalai ketika sembahyang. Yang kedua, lalai daripada sembahyang dalam waktunya. Lalai daripada sembahyang dalam waktunya. Sembahyang subuhnya pukul 8. Contoh. Dah di luar waktu lah tu. Sembahyang zuhurnya pukul 4.30. Ataupun pukul 5 sekarang ni. Kan zuhur asar dah lewat. Sembahyang zuhurnya pukul 5 suku. Sembahyang maghribnya pukul 7.45. Maghrib dah 7.34 dah masuk dah. Dia 7.45 baru nak sembahyang maghrib. Sembahyang isyaknya dalam tidak. Itu lalai daripada sembahyang dalam waktunya. Yang tiga ni untuk orang lelaki saja. Lalai daripada mengerjakan sembahyang wajib berjamaah. Lalai daripada berjamaah. Seorang-seorang je. Tak nak berjamaah. Walaupun tepi surau duduknya. Tepi masjid duduknya. Tapi saja tak siar. Kerana dia sembahyang tu sesat, kata Nabi. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sembahyang di rumah kamu seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Ini hadis sahih tau. Daripada riwayat daripada Muslim ya. Sesat sembahyang tu. Kalau dia sengaja-sengaja. Tak ada unsur. Tak ada sebab yang diterima oleh syarak. Saja tak siar. Duduk tepi surau, duduk tepi masjid, tapi saja tak siar. Sembahyangnya sesat. Zaman Rasul ada seorang buta. Tahu tak buta? Apa namanya? Abdullah ibn Maktum. Matinya buta. Pernah dia satu hari berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni buta. Rumah aku bukan pula dekat dengan masjid. Jauh juga. Bukan jauh benar, tapi tak ada dekat masjid. Bolehkah aku sembahyang di rumah saja, katanya. Dia ngabur, dia nak minta kepada Rasulullah. Mula-mula Rasulullah kata, tak boleh lah, kata Rasulullah. Okey, tak ada. Rasulullah kata, okey lah, main cuma dia kata okey lagi. Boleh lah, kata Rasulullah. Dia pun nyongin lah. Dia pun nak balik lah. Bila elok dia nak balik, dipanggil balik Rasulullah. Abdullah mai kejap. Aku datang ni. Allah baikah ya Rasulullah, kata Abdullah bin Maktum. Dia pun datang. Dia tanya Rasulullah, kamu dengar ke tak dengar orang azan? Jawab Abdullah bin Maktum, dengar lah ya Rasulullah. Kalau dah kamu dengar, datang ke masjid. Jangan sembahyang di rumah kamu. Jadi barang siapa dengar azan dari rumahnya, wajib. Ini orang lelaki aja ya. Wajib dia sembahyang di masjid berjamaah. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, paling curut, dia sembahyang di rumah bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Dapat pahala jemaah.
Ya. Kalau itu pun tak lalu, dia semayang di anjung, isi semayang dalam bilik, anak-anak semayang dalam bilik masing-masing. Semayang sesat namanya, tahu? Itu yang ketiga. Lagi lalai dan semayang apa? Dia gagal melaksanakan tuntutan semayang itu sendiri. Kerana dalam semayang kita ada tak berjanji dengan Tuhan? Ada berjanji dengan Tuhan? Dalam semayang ada tak? Ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya ya Allah, semayang aku ini, ibadah aku ni, hidup aku ni, mati aku ni, mesti nak menurut syariat kamu, nak menurut peraturan kamu. Lillahi rabbil alamin. Nak menurut perintah Allah yang menjadikan alam ini. Artinya apa saja kita buat kena ikut perintah Allah. Kena ikut cara Allah, kena ikut kaedah Allah. Ya, ekonomi ikut Allah, ikut syariat Allah. Ya, pakaian nak ikut syariat Allah. Didik anak ikut cara Allah. Lagi apa? Perjuangan kena ikut cara Allah. Nikah kahwin ikut cara Allah. Apa saja kena ikut cara Allah. Kerana lain daripada cara Allah, Allah tak terima. Ya? Tak terima dari Tuhan. Ya, ingat apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi aja kalau tak ikut cara Allah. Ya? Kerana Allah tak terima. Allah guna kalimat lan. Lan itu artinya lil abad. Sampai bila-bila tak terima dia Tuhan. Ya? No way Allah will accept. Kalau tak ikut cara-cara apa. Jadi semayang kena ikut cara Allah. Puasa kena ikut cara Allah. Berpakaian kena ikut cara Allah. Nikah kahwin kena ikut cara Allah. Akhlak kena ikut cara Allah. Apa saja kena ikut cara Allah. Ya? Makan minum ikut cara Allah. Masuk tandas kena ikut cara Allah. Sebab kita belajar dah habis dah kitab apa? Hidayatul Salikin habis dah. Ada dah adab masuk tandas. Ada dah adab nak makan. Ada dah adab tidur. Semua ada ya. Kau terajin dah berapa kitab dah tamat ya. Tak nak ikut cara Allah. Maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya ya. Dan orang tu akan tergolong dalam golongan orang yang rugi nanti ya. Jadi kena ikut itu yang keempat. 4 cara orang yang lalai. Apa dia yang pertama tadi? Lalai dalam semayangnya. Yang kedua, lalai semayang dia dalam waktu yang tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu semayangnya mesti ikut waktu-waktu yang ditentukan. Inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta ya, mawquta. Sungguhnya sembahyang untuk orang beriman itu mesti dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, yang ketiga, lalai berjemaah bagi orang lelaki saja. Perempuan tak apa ya. Perempuan dia boleh sembahyang di rumah. Bagi orang lelaki saja, sembahyang mesti berjemaah. Ya, yang keempat, lalai daripada melaksanakan tuntutan semayang itu sendiri. Kerana kita dah janji. Lalai untuk melaksanakan tuntutan semayang itu sendiri. Kerana kita dah janji dengan Allah bahawa kita semayang itu ikut kehendak Allah. Ya? Bukan tak nak ikut yang lain. Hanya nak ikut kehendak Allah saja. Itu 4 jenis lalai. Itulah jenis orang yang masuk dalam neraka Wail. Wail itu satu lembah dalam neraka Jahanam. Dia bukan satu neraka entiti bukan. Dia satu lembah dalam neraka Jahanam. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan baru sampai. Itu dia masuk orang yang wild ini. Masuk dalam wild, orang yang lalai dan sembahyang tu. Dia akan masuk dalam neraka namanya wild. Ya, dalam neraka Jahanam. Siapa nak angkat tangan? Kena angkat gambar mana kena orang yang tak. Jadi jangan kita atas kawan-kawan kita usaha supaya sembahyang kita ni dapat, jangan lalai ya, jangan lalai dan sembahyang. Alright. Ada bangkangan. Ada pertikaian. Tak ada. Sambung lagi.
wajib menyempurnakan kesucian dalam sebelum sembahyang. Wajib menyempurnakan kesucian sebelum sembahyang. Antara syarat memelihara sembahyang dan mendirikannya ialah menyempurnakan kesucian yang menyeluruh terhadap badan, pakai dan juga tempat sembahyang. Nak suci. Kerana salah satu syarat sah sembahyang tu ialah suci daripada najis, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru muftahus salat." Artinya kesucian itu adalah kunci, anak kunci. Muftah tu anak kunci, miftah. At-tuhuru miftahus salat. Kesucian itu adalah kunci sembahyang, anak kunci. Yang miftah tu anak kunci ya. Dan dalam hadis lain, dan ada dalam hadis yang lain balik, at-tuhuru syatrul iman. Ya. At-tuhuru syatrul iman. Artinya bersuci itu separuh dari iman. Tapi ini ada panjang perbahasannya. Suci apa? Yang pertama suci akidah. Akidah nak suci. Yang kedua suci anggota yang zahir. Anggota zahir ada 7, semua suci daripada dosa. Jangan bagi anggota yang dosa ya. Apa anggota zahir yang 7 tu apa? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. Jangan berdosa 7 anggota itu. Nama itu salah satu ya. At-tuhuru syatrul iman. Anggota yang 7 tu. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Hati itu mesti suci daripada sifat-sifat mazmumah. Jangan ada hasad dengki, jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur. Jangan ada pemarah, jangan ada gila dunia, jangan ada gila itu gila ini. Itu sifat mazmumah ya, 10 sifat mazmumah yang disenaraikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ketiga, yang keempat baru suci yang zahir. Suci daripada najis, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Ini 4 jenis suci. Ini hadis ni ya, panjang ceritanya. Dia satu tajuk ceramah tu. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu atau bersuci itu ada separuh dari iman. Di antaranya lagi ialah meratakan wuduk itu. Dan meratakan anggotanya. Wuduk tu kena rata. Kalau muka biar semua kena. Anggota pun, anggota wuduk tu biar kena, semua kena air. Jangan ada benda-benda yang menghalang daripada air tu kena daripada ketika wuduk ya. Serta membuatnya 3 kali tanpa was-was dan membazir. Jangan was-was dan tidak boleh membazir. Sebab was-was dalam kesucian dan sembahyang itu adalah dari hasutan syaitan. Betul nak sembahyang tu baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada was-was syaitan ya. Minta lindung kepada Allah daripada was-was syaitan tadi lah. Jangan ada was-was. Jadi tidak. Kerana was-was itu adalah dari hasutan syaitan yang mengelirukan orang-orang yang cerdik. Ya. Yang cetek ilmunya, bukan cerdik, yang cetek ilmunya. Dan lemah otaknya. Lemah otaknya tak boleh menangkap. Belajar aja tapi tak dapat. Belajar aja tapi tak dapat. Salah itu je buat. Itu orang lemah otaknya. Setengah salafus soleh ni orang dulu-dulu yang soleh-soleh belaka. Itu namanya salaf soleh. Salaf tu orang dulu-dulu. Soleh tu majoritinya soleh-soleh belaka. Dipanggil salafus soleh. Ya, setengah salafus soleh telah berkata was-was itu ditimbulkan oleh kejahilan tentang perkara-perkara yang sunat. Dia jahil tentang perkara-perkara yang sunat itu. Ataupun kebebalan dalam otak, bebal. Seperti tak mau nampak, tak mau nangkap. Jenuh ngajar tak dapat juga, ngajar tak dapat juga. Itu bebal. Otak tu benar. Adapun mazhab salaf ya, mazhab dulu ni ya. Dalam mengurusnya, dalam mengurus kesucian ialah tertib. Nakkan kena ada tertib. Tertib tu apa? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tertib yang terpuji dalam segala cara-caranya
Sebab mereka lah yang patut menjadi contoh dan tauladan. Salafus saleh dijadikan contoh. Khusyuk, macam mana salafus saleh itu khusyuknya? Macam mana sembahyang Sayyidina Ali umpamanya, ya. Macam mana sembahyang orang dulu yang salafus saleh itu artinya orang-orang yang hidup sekitar 300 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 300 tahun di zaman Rasul ini sampai itu. Karena sabda Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Summa allazina yalunahum, kemudian yang mengiringi kurun aku, iaitu 1 tahun lepas itu. Summa allazina yalunahum, kemudian kurun-kurun yang mengiringi kurun aku. Artinya duduk 1 tahun lepas itu. Mula-mula kurun Nabi 1 tahun, lepas itu 1 tahun lagi, lepas itu 1 tahun lagi. Itu 300 tahun. Itu namanya salafus saleh. Zaman kita ni tak ada salafus saleh. Zaman kita ni namanya halafus saleh. Zaman kemudian orang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Itu zaman kita ni, ya. Namanya halafus saleh. Orang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Zaman salafus saleh dah. Majoritinya baik-baik belaka. Ya, ada pun mazhab salaf dalam mengurus kesucian itu ialah tertib tadi, ya. Ada baca yang terpuji dalam segala cara-caranya. Sebab mereka lah yang patut menjadi contoh dan tauladan. Memperbaharui wuduk bagi setiap sembahyang adalah sunat. Kalau ada wuduk, boleh dah ambil wuduk lagi? Boleh. Hukumnya sunat, ya. Itu namanya mengulangi wuduk. Adalah sunat hukumnya. Begitu juga dengan kekal berwuduk pada setiap waktu adalah dituntut. Kerana yang demikian itu mengandungi beberapa manfaat. Di antara yang kekal wuduknya ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu bila habis dia wuduk, dia terus ambil wuduk. Dan sembahyang sunat wuduk. Itu rukunnya. Itulah amalan dia. Ya, ditanya Nabi, wahai Bilal, apa amalan kamu ni sehingga aku dengar terompah kamu kerong-kerong dalam surga? Jawab Nabi, aku tak ada banyak ibadah. Tapi setiap kali aku habis batal wuduk, aku ambil wuduk baru dan aku sembahyang sunat wuduk. Itu yang amalan tu, ya. Yang wajib dia buatlah. Sehingga dijamin dia masuk surga, ya. Bilal bin Rabah. Kita pun kelendak, jadikan Bilal bin Rabah sebagai contoh. Habis wuduk, ambil lagi. Habis wuduk, ambil lagi. Dan sembahyang lagi 2 rakaat sunat wuduk. Ya. Membaharui wuduk bagi setiap sembahyang adalah sunat. Begitu pula dengan kekal berwuduk pada setiap waktu adalah dituntut. Sunat tu, kenapa dia, ya? Dituntut sunat. Kerana yang demikian itu mengandungi berbagai-bagai manfaat. Ada macam-macam manfaatnya. Nak baca Quran senang, nak pegang Quran senang, nak sembahyang senang, apa saja senang, ya? Adalah diberitakan bahawa Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata? Kepada Nabi Musa, "Idza asabatka musibah wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsik." Artinya, jika engkau ditimpa bencana sedang engkau tiada bersuci, berwuduk, kamu tak ada wuduk tapi ditimpa kemalangan, bencana lah, ditimpa musibah, ya? Kamu dah tak ada wuduk, maka janganlah engkau mencela melainkan dirimu sendiri. Jangan cela musibah tu, jangan maki musibah tu, jangan maki balak yang datang tu, tapi cela dari sendiri. Aku ni lalai sebab tu datang balak. Aku ni banyak dosa sebab tu datang musibah. Aku ni banyak tak guna, banyak kekurangan sebab tu Allah datang musibah kepada aku. Cela dari kamu sendiri, ya. Ya. Kemudian sebelum itu ada banyak riwayat lain yang sahih. Yang sahih yang intinya sah. Macam hadis sahih. Hadis itu memang dia hadis sahih. Ini yang sahih itu sah. Boleh diriwayatkan oleh kebanyakan ulama. Banyak kitabnya mengandungi hadis-hadis ini itu. Ini pun juga riwayat yang sahih. Banyak riwayat lain yang sahih, yang sah, yang bagus, yang diterima, yang tak ada keraguan. Menyatakan bahawa sesiapa yang berwuduk seraya memperelok wuduknya. Macam mana nak elok wuduk? Ada doanya. Ya tak? Ada tak doa ketika ambil wuduk? Tuan-tuan dan puan-puan, Hidayatul Salikin dah habis tak baca? Dah habis, kan? Ada tak doa ketika ambil wuduk? Apa doanya?
Ketika basuh muka apa doanya? Sudah. Ya Allah, cepatkanlah keluar habis COVID-19 ni. Betul ke doanya? Ya Allah, lekaslah keluar duit bantuan daripada kerajaan ni. Ada ke? Itu ke doanya? Ketika basuh muka doa, ya Allah, ya Tuhanku, putihkanlah mukaku ini dengan cahaya Engkau. Di hari Engkau putihkan muka-muka wali-wali Engkau. Dan janganlah Engkau hitamkan muka-muka aku dengan zulumat Engkau, dengan kegelapan kamu. Di hari Engkau hitamkan muka-muka musuh-musuh Engkau. Sekali lagi, apa doanya? Ya Allah, putihkanlah muka aku, wajah aku, dengan cahaya binurika, dengan cahaya Engkau. Di hari Engkau putihkan muka-muka wali-wali Engkau. Wali-wali Tuhan tu putih mukanya besok. Kerana ada manusia di akhirat besok, ada yang berseri-seri mukanya, yang gemilang, cemerlang, terbilang mukanya. Tapi ada yang hitam legam, macam arang lah, hitam je, baru macam kayu kena bakar tu dah jadi arang. Itu mukanya. Allah ada sebut dalam Quran, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, kata Allah. Pada hari yang muka-muka mereka itu berseri-seri, putih berseri-seri, dan ada yang hitam legam. Ada yang hitam ada, yang putih ada. Minta itu kita minta doa. Ya Allah, Engkau putihkan muka aku, di hari Engkau putihkan muka-muka wali-wali Engkau. Siapa wali Allah? Rasul-rasul, nabi-nabi, para sahabat, wali-wali yang masyhur seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Itu wali-wali Allah. Dan janganlah Engkau hitamkan muka aku dengan zulumat Engkau, dengan kegelapan Engkau. Siapa yang gelap? Orang kafir. Siapa lagi apa? Orang musyrik. Lagi orang apa? Orang munafik. Lagi orang apa? Orang zalim, orang fasik. Itu yang orang-orang yang musuh-musuh jadi bagi Allah, ya. Jangan Engkau hitamkan muka aku di hari Engkau hitamkan muka-muka musuh-musuh Engkau. Itu ketika basuh muka. Lepas basuh muka apa? Nak basuh? Apa? Basuh tangan. Lepas basuh muka, basuh tangan. Ada doanya. Bila basuh tangan kanan, apa doanya? Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kitab amalanku dengan tangan kananku, ya. Dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kita nak hisab yang ringan. Ceknya lebih kurang je, cincai je mereka cek, ya, dengan hisab yang ringan. Ya. Ini Allah kabul Quran. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah dalam surah Al-Insyiqaq. Ya, barang siapa menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Cek ni lebih kurang je. Ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang rasa gembira. Gembira aja. Konok dengan keluarga, ya. Paling gembira ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita semua masuk syurga belaka. Itulah yang paling berjaya, yang paling gembira. Ya, jadi masa kita basuh tangan kanan tu, itu doanya. Kemudian basuh tangan kiri. Apa doanya? Ya Allah, janganlah Engkau berikan kitab amalan aku melalui tangan kiriku. Dan janganlah Engkau paksa aku cucuk dada aku tembus ke belakang, ambil kitab dari belakang. Itu lagi teruk. Ya, lagi teruk tu. Kalau tangan kiri teruk, tembus itu lagi teruk. Ya. Tembus ke belakang itu lagi teruk. Minta dengan Tuhan. Setiap kali, 5 kali sehari kita sembahyang ni. Doa itu. Janganlah kita menerima kitab dari tangan kiri kita, dan jangan menerima kitab dari belakang kita. Ya, kalau dari belakang teruk. Ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, cucuk dada itu tembus belakang, ambil dari belakang. Ya. Dia akan menjerit kecelakaan. Laki aku katanya. Mana? Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama sa'ir. Ada neraka namanya sa'ir. Neraka ada 7, ya, salah satu namanya sa'ir. Dia akan dimasuk ke dalam neraka yang bernama sa'ir. Wa yasla sa'ira.
Itu ketika basuh tangan kiri. Dah kita belajar semua ni. Ya. Kemudian apa lagi? Apa kita buat lagi dah basuh tangan kiri? Sapu kepala, bukan basuh kepala sapu kepala. Ada doanya. Apa doanya? Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku lindungan aras di akhirat nanti, di hari tidak ada lindungan melainkan lindungan aras Engkau. Lain tak ada. Yang ada lindungan aras je. Ya. Esok di padang mahsyar esok tak ada lindungan. Atap tak ada, pokok rendang tak ada, tempat berteduh tak ada. Yang ada hanya aras Allah Taala saja. Minta kita dapat lindungan aras. 7 golongan yang dapat lindungan aras itu panjang cerita ya. Mudah-mudahan kita dapat lindungan aras itu ya. Orang duduk di bawah lindungan aras nongin aja dia. Macam duduk bawah aircon, macam tuan-tuan perempuan duduk kejap ni ada aircon ya. Macam tu dah. Yang tak dapat lindungan aras di luar tu mengelejat. Ngapa mengelejat? Ngapa mengelejat? Kerana matahari sejengkal dari kepala. Ada yang berpeluh-peluh. Peluh sampai mata kaki, peluh hak lutut, peluh hak paha, peluh hak pinggang, peluhnya hak dada. Peluhnya mana? Sampai leher. Tahu leher? Mana leher? Mana leher? Ini leher. Leher. Orang bukan benar kata mana? Tak kata dia orang pembaca. Orang pembaca kata leher dengan leher tau. Jadi itu yang tak dapat lindungan aras. Yang dapat lindungan aras, kono dinyongin je ya. Relax je. Minta kita dapat lindungan aras nanti. Itu sapu kepala. Lepas tu apa? Sapu telinga. Sapu telinga. Ada doa juga ya. Ya Allah, masa sapu telinga. Ya Allah, perdengarkanlah kepada aku. Nama aku dipanggil untuk dimasuk dalam syurga. Janganlah ada nama aku dipanggil untuk masuk dalam neraka. Itu. Kita ke sapu telinga. Ini nak dibuat ni tuan. Bila nak buat? Bila nak buat? Kalau nak semayang lohor kan buat ni. Itu sapu telinga. Kemudian kata Imam Ghazali sunat pula sapu tengkuk. Yang ni dipertikaikan oleh setengah ulama. Tapi buatlah bersalahnya. Sapu tengkuk. Masa sapu tengkuk tu doa, ya Allah ya Tuhanku, lepaskan aku daripada belenggu di akhirat. Jangan aku dibelenggu di akhirat nanti. Ada orang dibangkitkan di akhirat esok seperti babi hitam. Diikat kaki tangan, tu namanya belenggu tau. Diikat kaki tangan tu. Kemudian dimasukkan rantai yang mengikat itu, dimasukkan ke mulut, dikeluarkan ke punggung. Kemudian diikat lagi, diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Kita nak lepas itu. Jangan jadi itu. Kemudian dimasukkan neraka, namanya saqar neraka, yang tahu. Kerana orang tak semayang tu masuk dalam neraka saqar. Masalah takum fi saqar, apa menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu, berkata mereka, lam nakum minal musallin. Kami terdiri daripada orang yang tak semayang. Itu ketika sapu tengkuk. Kemudian basuh kaki kanan. Basuh kaki kanan apa doanya? Ya Allah, Engkau tetapkanlah hatiku, tetapkanlah kaki aku ketika aku meniti siratal mustaqim. Di hari Engkau tetapkan kaki-kaki orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kaki kanan. Itu basuh kaki kiri. Basuh kaki kiri apa doa? Ya Allah ya Tuhanku, jangan Engkau gelincirkan kaki aku. Di hari Engkau gelincirkan kaki-kaki orang yang munafik, orang kafir, orang munafik, orang zalim dan orang fasik. Itu doa ketika mengambil wudu ya. Betul-betul. Mudah-mudahan kita lepas itu. Kalau diterima Tuhan doa kita ni, betul. Selamat dari kita di akhirat. Selamat semua tu ya. Itu dia. Jadi memperelokkan wuduknya. Maka akan gugurlah semua dosanya dan anggota-anggota wuduk itu. Sesudah itu ia akan masuk sembahyang. Sudah selesai semua baru dia sembahyang. Sedang keadaan dirinya suci bersih suci dari segala dosa. Ngambil panjang dan siap ni. Ngambil panjang dah. Habis itu dah 10.30 kan datang ustaz kan. Takkan tahu ustaz gitu. Kalau ada datang kan, saya ngajar lagi, takkan dia nak buat kotan balik. Udah itu sekian dulu sekian tuan-tuan dan puan-puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Ada soalan ke? Tak ada. Ada bangkangan? Tak ada. Ada pertikaian? Tak ada. Tak ada nak dengar ustaz itu dia. Itu lagi bagus ya. Dia Bollywood pula. Ini apa? Kampung Gajah Hud.
Oke, sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما